Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada hari ini, alhamdulillah, dengan izin, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersama-sama dalam program kita, yakni membicarakan soal bagaimana kita nak mendirikan salat yang sempurna sebagaimana yang diajar ataupun yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan rukun salat yang ketiga, yakni berdiri betul ataupun berdiri tegak di dalam salat. Cuma hari ini kita akan lihat beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan berdiri di dalam salat. Hari ini kita akan lihat sikit sebanyak berkaitan dengan bagaimanakah jika seseorang itu dia tidak mampu berdiri tegak. Bukan tidak mampu berdiri, tapi dia tidak mampu untuk berdiri dengan tegak. Kerana semalam kita dah sebut, di antara syarat ataupun rukun berdiri tadi, mestilah tulang belakang itu ditegakkan. Begini. Dan apabila kita berdiri untuk solat, yakni tulang belakang kita mestilah ditegakkan sebegini. Bukan yang kita tegakkan kepala kita. Kepala kita adalah kita tundukkan sedikit. Tanda tawaduk atau merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tetapi yang perlu kita tegakkan adalah tulang belakang kita adalah straight ataupun lurus seperti begini. Sekarang ini kita nak lihat bagaimana jika seseorang itu tidak mampu untuk berdiri tegak. Okey. Tengok apa kata pengarang. Sekiranya seseorang tidak mampu berdiri tegak kerana sakit seperti sakit tua dan berdirinya menjadi seperti rukuk. Jadi dia tak dapat nak berdiri tegak tadi seperti begini. Yang dia mampu adalah berdiri tegak dia seumpama orang yang duduk dalam keadaan rukuk. Dan ini berlaku bukan kerana sengaja, tapi kerana sakit tua. Ataupun apa sahaja jenis sakit lah. Boleh jadi sakit tua, boleh jadi ada orang yang mengalami sakit tulang belakang, sakit tulang bahagian belakang dan sebagainya. Jadi dia ada keuzuran yang seperti begini. Maka menurut pendapat yang sahih, yakni di antara pendapat-pendapat yang ada di dalam beberapa mazhab, maka pendapat ini yang dipilih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, maka pendapat ini dipanggil pendapat sahih. Iaitu dia wajib juga berdiri dalam keadaan seperti itu. Kerana perbuatan dia seperti itu, perbuatan dia berdiri seperti begitu lebih mirip kepada berdiri. Walaupun dia tidak dapat berdiri tegak kerana keuzuran ataupun kerana tua ataupun kerana sakit yang bersangatan, tetapi sekiranya dia boleh berdiri, cuma yang tak boleh tegak saja, maka mengikut pendapat yang sahih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hendaklah dia berdiri dalam keadaan itu kerana dia lebih mirip kepada berdiri. Ini adalah pendapat dalam mazhab kita. Ketika mana dia hendak rukuk, hendaklah dia tunduk lebih sedikit daripada keadaan dia berdiri.
Jadi kalaulah dia berdiri begitu, maka ketika mana perbuatan untuk rukuk, maka hendaklah direndahkan sekadar yang mampu bagi membezakan di antara dia sedang qiyam dan juga dia sedang rukuk. Sekadar mampu. Tapi kalaulah dia tidak mampu, yang ni rukuk dan keadaan berdiri dia sama seperti begitu, ini juga tidak ada masalah sekiranya dia memang tidak mampu. Tapi sekiranya dia mampu, maka hendaklah dia membezakan dengan cara apabila rukuk adalah lebih rendah berbanding berdiri dia yang dalam keadaan seperti orang yang sedang rukuk. Maksudnya kita nah. Okey, ini pendapat yang sahih, pendapat yang diterima ataupun pendapat yang kita kata yang dipegang dalam mazhab kita. Walaupun begitu, di sini ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan dia tidak perlu berdiri, malah boleh solat duduk. Pendapat kedua adalah pendapat yang mana sekiranya seseorang tadi boleh jadi mengalami kesukaran apabila dia berdiri juga. Maka kita boleh memilih untuk memegang pendapat yang kedua. Tetap juga dianggap sebagai sah, cuma yang aula, yang utama berpegang dengan pendapat yang pertama tadi. Kerana dia adalah merupakan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang ada. Walaupun begitu, jika menghadapi kesukaran dan masalah, maka kita boleh melihat kepada pendapat yang kedua. Jadi pendapat kedua mengatakan dia tidak perlu berdiri. Malah boleh salat duduk. Ini kerana dengan duduk, apabila dia sampai ke rukuk, maka dia wajib mengangkat kepala dan badannya untuk i'tidal. Kerana keadaan rukuk dan berdiri adalah berbeza. Sedangkan kalau dia solat sambil berdiri, perbezaan ini tidak terhasil. Jadi pandangan yang kedua ini mengatakan dia kena salat dalam keadaan duduk untuk membezakan di antara qiyam dan rukuk. Kerana apabila dia duduk, maka apabila ketika mana dia i'tidal, berlaku mengangkat kepala dan badan dia untuk perbuatan i'tidal. Maka ini membezakan di antara qiyam dan rukuk. Gitulah. Ini pendapat yang kedua lah. Okey. Seterusnya, sekiranya seseorang itu mampu berdiri dengan bertekan ke atas sesuatu, yakni sambil dia berdiri berpegang dengan sesuatu. Yang ni dia berdiri sendiri tak mampu, tapi apabila dia pegang sesuatu boleh berdiri. Ataupun berdiri di atas dua lututnya. Yang ni kalau dia berdiri di atas dua lutut boleh berdiri. Maka dalam keadaan yang sedemikian wajib berdiri orang tersebut. Yang ni apabila dia dengan sebab berpegang dengan sesuatu, berpaut dengan sesuatu, bertekan dengan sesuatu, sama ada dengan tongkat, dengan dinding, apa sahaja, kalau dia boleh, ataupun kalau dengan lutut dia boleh berdiri dengan tegak. Kalau dia berdiri betul tak boleh, tapi dengan lutut jadi tegak, maka wajib dia berdiri dalam keadaan yang sedemikian. Kerana itulah yang mudah untuk dilakukan. Dan setidak-tidaknya perbuatan dia itu mirip-mirip, hampir-hampir kepada berdiri. Ataupun seseorang itu mampu berdiri tetapi tidak boleh rukuk atau sujud kerana sakit belakang yang menghalangnya daripada tunduk, maka dia juga wajib solat berdiri. Bagi rukuk dan sujud dia sekadar kemampuan dengan menundukkan belakangnya sekadar yang mampu. Jadi kalaulah dia tu uzur dia tu uzur rukuk dan sujud. Jadi nak rukuk betul-betul tak boleh. Nak sujud betul-betul tak boleh. Jadi macam mana cara dia? Maka dia wajib salat berdiri cuma untuk perbuatan rukuk sekadar yang dia mampu. Jadi kalau turun tak boleh, gerakkan kepala. Ataupun rukuk boleh, sujud tak boleh. Maka gantikan sujud tadi dengan perbuatan rukuk dia. Yang ini akan berlaku rukuk pertama adalah untuk rukuk yang kedua adalah merupakan rukuk untuk sujud. Sekiranya ada masalah yang sedemikian. Tapi berdiri tetap wajib berdiri sekiranya dia mampu berdiri. Kerana keuzuran dia
adalah hanya pada rukuk dan sujud. Gitulah. Hadis ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini kata Nabi. Kata Nabi, idza amartukum, apabila aku perintahkan kamu bi amrin, dengan sesuatu arahan, dengan sesuatu urusan ataupun dengan sesuatu perintah agama, fa'tu minhu, maka hendaklah kamu mengerjakan daripadanya mastata'tum, apa yang termampu kamu. Apa yang kamu mampu supaya perintah tersebut, kewajipan tersebut dapat dilaksanakan. Sekiranya tidak mampu sebiji sebagaimana yang diperintah, maka seakan-akan, sehampir-hampir yang mungkin atau semirip-mirip sebagaimana yang diperintah, maka itu sudah memadai. Kerana perintah Nabi, mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, adalah kamu kerjakan daripadanya apa yang kamu termampu. Ini sejajar juga dengan firman Allah, fattaqullah mastata'tum, adalah kamu bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, mastata'tum, sekadar apa yang kamu mampu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, inilah sikit sebanyak yang kita bincang berkenaan dengan masailah ataupun masail berkaitan dengan hukum hakam berdiri. Kerana isu ini juga adalah merupakan isu yang banyak berlaku di mana-mana pun. Kerana apabila orang ada masalah saja, maka mereka akan ambil kerusi dan salat dalam keadaan duduk. Sedangkan dia sebenarnya seorang yang boleh berdiri. Maka apabila kita melihat dalam situasi yang sebegini, tidak boleh tidak, sekiranya seorang itu mampu untuk berdiri, maka dia kena berdiri. Cuma bagaimana keadaan dia adalah bergantung pada keuzuran dia. Kalaulah dia itu jenis tak boleh sujud, maka yang diringankan kepadanya hanya tak boleh sujud. Maka ganti kepada sujud tadi boleh jadi diganti dengan rukuk. Ataupun dia tak boleh rukuk, maka caranya sekadar yang mampu untuk dia turun untuk rukuk. Tapi berdiri tetap wajib berdiri sekiranya dia mampu berdiri. Termasuklah tuan-tuan dan puan, sekiranya dia apabila berdiri beberapa lama, 10 minit, 15 minit boleh, lebih daripada itu dia tak boleh. Maka sekadar dia mampu. Kalau dia mampu berdiri 5 minit, maka 5 minit berdiri. Maka apabila selepas 5 minit mula goyang, rasa nak tumbang, rasa nak itu, maka ketika itu barulah dia turun duduk. Sama ada nak duduk di atas kerusi atau nak duduk di lantai terpulang. Tapi berdiri tetap berdiri sekiranya mampu untuk melakukannya. Itulah. InsyaAllah ta'ala pada esok harinya kita akan lihat pula sekiranya seseorang hanya mampu berdiri dan berbaring, tidak mampu untuk duduk. Jadi macam mana nak buat? Duduk tak boleh, yang dia berdiri boleh. Ataupun baring boleh, tapi duduk tak boleh. Macam mana cara nak buat? Dan kita akan bahas sikit sebanyak lagi lah tentang perkara ini. Kerana masalah rukun yang ketiga ini, masalah berdiri ini, terlalu banyak perbahasan dalam perkara ini. Nah, kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah dan taufik untuk kita melaksanakan perintah salat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat untuk hari ini sekadar itu, kita berhenti di situ dulu, insya-Allah besok kita akan bersama lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.